Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi lah ucapkan kepada Cikgu Zul dan SSC yang lain. Okey. Untuk pembentangan pada pagi ini iaitu tentang tajuk kajian saya lah, kajian tindakan. Yang ni pun saya pernah bentangkan masa yang pertama Cikgu. Okey, yang pematian yang pertama dulu. Okey. Untuk kajian tindakan yang saya ambil lah, ini sebagai tajuk untuk kurikulum nanti, iaitu penggunaan XT Game dalam pengajaran dan pembelajaran, RBT untuk meningkatkan motivasi dan minat pelajar. Cuma untuk kajian saya ni tidak fokus kepada dalam kurikulum dah, just untuk motivasi dan minat pelajar. Okey. Seperti yang kita tahulah, di SK Sebenak ni merupakan sekolah SKM. Dari segi prasarana, kemudahan internet, semualah agak kurang. Sini wujudnya satu inisiatif saya lah untuk bukan menukar lah, sebagai satu cara lah. Kalau kita tengok RBT ni dia banyak menggunakan kan apa? BBM. Tapi BBM ni tidak ada di sekolah. Tapi bila saya guna BBM ini, contoh saya merancang XT Game ni, yang saya lihat dalam kelas lah, bila saya kata okey pelajar, kita menggunakan komputer. Bila guna komputer, mereka menunjukkan satu minat untuk belajar. Malangnya, kemudahan internet, komputer pun ada masalah. Sini wujudnya satu inisiatif saya, satu intervensi lah untuk mengatasi. Okey, kita tengok kitaran 1A. Dari segi perhatian. Isu-isu dalam bilik darjah. Ini saya ambil lah, iaitu sikap murid bila saya mengajar RBT, mereka kurang berminat ataupun bermotivasi untuk belajar. Okey. Dalam isu ni, dua perkara yang saya kupaskan, iaitu yang kedua itu prasarana. Ini saya cakap tadi, prasarana, bila kita mengajar RBT ke apa-apa pun, sebab dalam sains pun saya banyak menggunakan kemudahan internet. Yang ni saya sediakan sendiri, projektor. Bila menggunakan prasarana, contohnya ICT ke komputer, pelajar banyak menunjukkan satu minat untuk mengetahui. Sebab semakin kita belajar, semakin kita tidak tahu. Okey, ini isu dua lah. Okey, yang ni untuk pemerhatian. Jika murid kurang berminat motivasi untuk belajar. Yang kedua, lemah dalam fakta ataupun maklumat. Yang ketiga, mudah bosan. Itu dari segi sikap murid. Okey, yang kedua tadi prasarana. Yang saya katakan RBT ni banyak gunakan BBM. Tapi prasarana di sekolah agak terhad. Itu menyebabkan isu ini berlaku. Okey, kita tengok next Zul, boleh? Boleh next ke? Okey, untuk kitaran 1B, yang ni refleksi. Yang ni apa yang saya dapat. Okey, dari segi refleksi, ini untuk saya sendirilah, suasana PDPC yang kurang menarik. Ini untuk saya sendiri, telah menyebabkan murid kurang berminat untuk belajar, menguasai ataupun mengingat sesuatu maklumat yang saya ajar. Kalau kita tengok dalam RBT ni, dia banyak istilah ataupun banyak projek-projek ataupun banyak bahan-bahan yang perlu saja ingat. Walaupun alat tidak ada, tapi kalau mereka boleh mengingati suatu fakta ataupun nama RBT, okey, alhamdulillah lah mereka akan bermotivasi belajar. Okey. Belum habis lagi. Okey. Ini pun saya tambahlah faktor ataupun isu berlaku. Kaedah pedagogi. Ini untuk saya sendiri. Kurang berkesan dan menarik minat pelajar. Okey, yang kedua bekalan ICT. Ini saya kata kan. Sebab bila contohnya, bila masa mengajar RBT lah ataupun subjek lain atau sains, bila saya kata pelajar, okey, kita akan lihat video ataupun menggunakan komputer. Mereka menjadikan satu minat untuk belajar. Sebab zaman sekarang tu zaman kanak-kanak yang mengalami teknologi. Bila guna komputer ke telefon, mereka mudah tertarik. Tetapi bekalan ICT di sekolah kurang berfungsi ataupun rosak banyaklah. Okey. Yang ketiga, bahan bantu belajar tidak cukup. Kalau tengok RBT memang perlu banyak alat ataupun bahan bantu
mengajar. Okey, kita tengok sebenarnya Cikgu Zul, next. Okey, untuk kitaran 1C, untuk perancangan saya lah. Okey, walaupun kajian saya ni belum habis lagi. Okey, kita tengok perancangan. Objektif kajian iaitu menarik minat. Sebab dalam kajian saya, kalau saya tengok kajian lain, dia lebih fokus kepada kurikulum. Tapi untuk kajian saya lebih fokus pada menarik minat pelajar untuk mengerti atau maklumat yang telah dipelajari. Okey, kita tengok key point tu menarik minat. Sebab kita tengok bila pelajar ni dia berminat ataupun bermotivasi untuk belajar, insya-Allah apa yang kita ajar, apa yang mereka dapat, mungkin dapat diingat, mungkin tak 100%. Okey, strategi. Okey. Untuk mengatasi dah strategi saya gunakan ataupun intervensi, saya lebih banyak mengambil daripada segi konsep yang saya pernah belajar lah, iaitu TGFU ataupun Teaching Games for Understanding. Maksudnya pelajar ni bermain sambil belajar. Yang ni banyak digunakan dalam kaedah dalam pendidikan jasmani lah. Kalau kita nak bagi satu kemahiran, mereka akan bermain, sambil bermain tu mereka akan belajar apa yang diajar tu. Okey, itu strategi. Okey, yang ketiga iaitu alat, kaedah ataupun intervensi. Yang ni saya sebut tadi iaitu XT game. Nanti kita tengoklah apa itu XT game. Okey. Analisis dalam saya untuk buat kajian ni, analisis yang saya gunakan itu segi temu bual. Mungkin cuma untuk pelaksanaan kajian ni belum saya dapat implementasi, tapi kita akan tengoklah apa analisis yang saya gunakan. Iaitu yang pertama temu bual. Mungkin saya akan libatkan bual pada pelajar lah. Contohnya saya mengadakan XT game ni, saya akan berbual mereka apa mereka rasa bila kita melakukan XT game ni semasa dalam RBT ataupun subjek saja lain. Okey. Yang kedua, dari segi soal sidik, mungkin simple lah Cikgu Zul. Untuk soal sidik mungkin ada ataupun ya atau tidak. Mungkin banyak soalan saya akan sediakan soal sidik ni. Kita mesti simple lah, ya ataupun tidak. Tidak banyak lah, tapi ada beberapa soalan saya akan buat soal sidik. Okey, yang ketiga, untuk analisis data ni, kita akan buat rakaman. Sepatutnya saya ada satu video lah, belum ataupun dan selepas pelaksanaan kajian ni. Okey, rakaman contohnya sebelum, bila kita melaksanakan ST game dan selepas melaksanakan ST game. Itu kita akan lihat apa perubahan yang akan berlaku dari segi minat ataupun motivasi pelajar untuk belajar. Okey, ini perancangan. Okey, next Cikgu, boleh? Ini tindakan, melaksanakan tindakan. Okey. Ini kalau kita lihat sini, XT game ni, kita tengok X tu bermaksud bentuk dia. X. T, kita tengok situ, T itulah target. Ini satu, kalau kita tengok dalam segi perancangan, ini sebagai satu bahan bantu belajar ataupun projek. Okey. XT, X bentuk dia, T ialah target, game ialah permainan. Okey. Kalau sebenarnya, kalau kita sepatutnya untuk kajian ni saya buat masa belajar secara bersemuka. Mungkin XT game ni saya akan bina pada satu hamparan lah macam bina. Sepatutnya hamparan ni sebagai satu bahan bantu belajar yang mereka akan belajar. Kalau tengok macam contoh Yutaria. Yutaria dia ada satu alat dia untuk bermain. ST game pun ada. Cuma ST game ni mungkin saya akan print satu banner besar. Boleh ke tu? Boleh? Boleh? Okey, ini ya. Okey, saya katakan contoh sasaran murid tahun 6 SK Sebenak, sebab saya hanya mengajar RBT untuk tahun 6 sahaja atau masa RBT, tapi tak semestinya untuk RBT. Yang ni pun boleh, ST game ni pun boleh kita laksanakan dalam subjek yang lain. Okey, kita tengok pelaksanaan ST game. Okey, yang pertama boleh dicetak atas kertas A4. Yang ni kalau saya tidak dapat melaksanakan ataupun menyediakan satu banner BBM. Mungkin yang bentuk XT game ni saya akan print di atas satu banner. Maksudnya XT game ni ialah satu bahan bantu mengajar. Okey.
Nampak ke? Okey, dah. Okey, yang kedua, yang ni boleh dilakukan. Kalau tengok ST game tadi, dia ada nombor 1, 2, 3, 4. Maksudnya, contoh di SK sebenar ialah sekolah SKM, sekolah kurang murid. Maksudnya, kalau tengok segi individu boleh disanakan ataupun secara kumpulan pun boleh disanakan untuk ST game ni. Okey. Yang ketiga, hamparan ST game hanya sebagai tempat bermain ketika murid menjawab soalan berdasarkan kad kuning atau biru. Ini soalan. Kalau kita tengok ST game tadi, ada warna biru dan kuning. Okey, maksudnya 1, 2, 3, 4, mereka pelajar akan dipecahkan kepada 4 kumpulan. Tapi di samping hamparan ni, dia ada satu macam dadu, tapi saya buat satu kad. Kad tu hanya warna kuning dan biru. Bila pelajar lambung, kalau dia kena kad kuning, maksudnya mereka akan jawab soalan yang berwarna kuning. Bila mereka dapat jawab soalan, mereka akan bergerak, maksudnya naik 1, naik 2, 3, sampailah ke T. Kalau tengok ST game ni, saya hanya buat berapa langkah je. Dari 1, ada 3 langkah sahaja. Kalau cikgu lain nak guna ST game ni, mereka boleh buat banyak-banyak lah, sampai 5 ke 6. Itu terbilang oleh cikgu lah. Saya sebut ni untuk masa RBT. Okey. Okey. Pemilihan. Soalan kad kuning dan biru ditentukan melalui balingan kad ST game. Tadi dia ada hamparan. Lepas tu dia ada satu kad. Kad tu sebagai macam dadu lah. Bila baling, contoh dia kena belajar bulan 1 ni, di lambung, dia dapat warna biru. Maksudnya, mereka akan menjawab soalan warna biru. Soalan tu yang akan disediakan oleh cikgu berdasarkan subjek apa yang dia ajar pagi tu ataupun apa tajuk yang dia ajar pagi tu. Okey. Okey, betul. Yang kelima, bentuk soalan disediakan oleh guru. Okey, T. T bermaksud target. Contohnya, kalau tadi soalan biru, contoh langkah yang pertama, cikgu tu boleh ulang balik tak? Bentuk ST game tadi. Okey. Tengok satu kalau balingan satu tadi, pelajar yang bulan 1 okey, mereka baling dadu, kad ni, kad biru dan kuning, baling kena kad contoh baling warna kuning. Maksudnya soalan yang akan mereka jawab adalah soalan warna kuning. Bila mereka dapat menjawab, mereka akan naik ke atas. Akan bernaik ke atas. Okey, T ni, contoh T dah target. Bila mereka capai sini, okey, maksudnya apa yang mereka dapat soalan? Mereka dapat buat soalan tu, T ni target. Dapat target, maksudnya cikgu akan menjadikan satu ganjaran dah ataupun hadiah untuk pelajar. Okey. Maksudnya contoh 1, 2 dan 3. Okey. Bila mereka masuk ke sini, okey, sini biru, maksudnya mereka akan menjawab soalan yang berwarna biru. Soalan ni disediakan oleh guru lah. Contoh tajuk RBT pada hari tu, cikgu akan sedialah. Okey. Maksudnya kad biru tu ada soalan kad biru. Okey. Contoh cikgu Zul tadi saya boleh, maksudnya S3 ni boleh kita laksanakan secara individu ataupun secara kumpulan. Okey, contohnya tak semestinya soalan tu soalan objektif. Maksudnya contoh 1, okey, cikgu kata okey, berikan maksud ini, projek ini. Maksudnya contoh dalam kumpulan kumpulan 1, mereka akan secara berkumpulan akan mencari soalan atau mencari jawapan dalam buku teks ke, okey, terpulang pada mereka. Itu berdasarkan soalan yang saya akan sediakan nanti. Okey, sampai T ni target. Okey, target nilai ganjaran. Kalau bulan cepat dapat soalan sampai sini, mereka akan dapat nombor 1 lah. Contoh, soalan nombor 1 kan, dia tak dapat jawab ni, maksudnya mereka masih kekal di dalam petak yang pertama. Okey, lepas tu bila soalan kedua, masuk kumpulan yang kedua, nombor 3, nombor keempat itu dan seterusnya. Okey, ini dah contoh permainan sajalah untuk menarik minat pelajar untuk belajar. Itu cara saya salah. Okey. Okey, jika tu clear sekarang ni. Okey, ini game sajalah untuk menarik dan motivasi pelajar lah. Okey. Okey, seterusnya. T bermaksud target. Kumpulan yang telah menyempurnakan kesemua soalan akan diberi ganjaran. Yang ni motivasi untuk belajar. Kalau kita tengok yang pertama kali contoh set industri kan. Bila saya kata pelajar, okey, hari ni kita akan belajar menggunakan komputer. Di situ saya tengok muka pelajar ni dia
seronok bila menggunakan komputer. Lebih-lebih lagi kalau ada internet. Okey, bila saya kata okey, komputer tak ada. Sebab tu saya mewujudkan satu XT game permainan ni ada ganjaran. Bila ada ganjaran ni, motivasi belajar. Contoh soalan apa yang saya ajar itu, contohnya tajuk yang sukar, tapi mungkin tajuk yang sukar itu boleh menjadi mudah apabila motivasi pelajar ni untuk belajar ada. Okey, itulah cara saya melaksanakan active game. Okey, last kali. Bila kita habis semua permainan ni, okey, kita dapat kumpulan yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Semua selesai semua, mungkin dalam masa setengah jam ataupun sejam untuk RBT. Okey, saya habis. Last kali saya akan buat soalan pentaksiran. Ini untuk PBD lah, apa yang saya ajar pada hari itu. Okey, ini dia secara rumusan Cikgu Zul, pelaksanaan XT game. Okey, ini hanya satu permainan. Kalau contohnya saya tidak dapat melaksanakan secara bentuk banner sebagai satu DDM lah. Kita pun boleh menggunakan bentuk XT game ni, kita cetak atas kertas A4. Macam main bingo tu. Okey, bingo ni. Contoh saya bagi tajuk apa kita belajar. Contoh, seorang satu, contoh dalam kelas SK sebenarnya ada 7 orang pelajar. Saya print A4 ni, seorang satu XT game ni. Okey, mungkin dari segi pelaksanaan saya ubah sikit dah. Mungkin dalam XT game tu, dia letak tu ada nombor soalan. Okey, boleh Cikgu Zul? Okey, seterusnya. Boleh next ke? Ini pemerhatian saya dah. Cuma sekarang ni pemerhatian saya, kajian tindakan menggunakan XT game tidak dilaksanakan beberapa faktor. Yang pertama, disebabkan oleh PDPR. Cuma kekangan sekarang ni PDPR. Mungkin selepas ini saya akan merancang satu XT game tapi secara PDPR. Mungkin bentuk soalan dia macam silang kata je. Contoh silang kata kan ada soalan tapi XT game. Ini contoh untuk intimasi saya lepas ni lah. Okey, yang kedua, XT game perlu dilaksanakan secara bersemuka. Kenapa saya katakan XT game ni perlu dilaksanakan secara bersemuka? Sebab bila kita laksanakan secara bersemuka, pelajar tu motivasi tu lebih nampak lah pelajar tu. Kalau secara online, kurang. Bila XT game secara bersemuka. Sebab bila kita tengok dalam pendidikan jasmani, bila pelajar bermain, motivasi dia untuk menguasai sesuatu apa yang kita ajar tu mudah dapat. Okey, kita tengok objektif kajian belum tercapai dan tidak dapat dilaksanakan. Okey, itu untuk pemerhatian Cikgu Zul. Okey, seterusnya. Okey, untuk refleksi, kitaran 2B, refleksi, pelaksanaan XT game tidak berjaya dilaksanakan akibat masa yang terhad. Okey, tadi saya katakan sebab XT game ni lebih sesuai saya buat secara bersemuka. Yang kedua, kita tengoklah perancangan XT game khas untuk PDPR. Mungkin saya akan buat satu XT game ataupun modul XT game berdasarkan situasi sekarang lah yang pandemik COVID-19 ni. Saya akan buat satu modul lah XT game. Mungkin XT game ni mungkin saya buat macam silang kata, tapi dia ada soalan-soalan untuk RBT apa yang saya ajar. Mungkin saya akan print, mungkin pelajar akan ambil ke sekolah, mereka akan buat. Sambil mereka buat game ni, okey. Tapi bila buat XT game khas ni untuk PDPR, dia lebih tak menyeronokkan lah Cikgu Zul. Cuma pelajar akan tengok soalan satu, okey dia buat, ada isi. Tapi contoh, kalau kita tengok tadi, dia ada target itu. Kalau tengok mula-mula target tu, pelajar yang kumpulan ataupun pelajar yang dah siap, dia dapat target tu, mereka dapat kejaran. Mungkin bila modul XT game khas ni, pelajar akan ambil di sekolah, lepas tu mereka akan buat di rumah. Bila mereka dah siap, maksudnya mereka akan post lah soalan XT game ni yang dah siap, mereka akan post ataupun WhatsApp kepada saya. Pelajar yang siap awal, saya akan bagi ganjaran. Apa-apa lah itu hadiah. Okey? Itu untuk perancangan XT game lah khas untuk PDPR. Okey. Itu saja Cikgu Zul untuk pelaksanaan XT game. Cuma sekarang ni kajian saya belum dilaksanakan sampai habis. Mungkin selepas ni saya akan laksanakan habis. Kita akan tengok apa dapatan kajian saya sebelum dan selepas pelajar menggunakan XT game.
Okey, itu saja Cikgu Zul. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu. Jadi macam itulah tadi ya perbincangan daripada Cikgu Abang Zulfikar. Syabas dan tahniah dirakamkan. Boleh kita nak kah? Buka kamera lah. Kita ambil Boleh, gambar. boleh. Lupa ambil gambar tadi. Boleh, cuma kamera si clear tu. Semua buka Okey. kamera. Boleh ya? Semua buka kamera. Okey. Itu Cikgu Nasir tu. Oh. Ya, ditanggalkan baik dek. Okay, ready? Okey. Okay. Cikgu Jasenia, Cikgu Siti Masmah, Cikgu Hasmiza, Cikgu Non Gana, boleh buka kamera juga. Lepas Cikgu Nasir pakar ni, pakar master ada. Okay. Okay. Sekejap. Saya nak ambil gambar dekat situ. Okay. One more time. Okay, pasnya di situ. Di situ. Okay, ready? One more time. Okey. Okay. Okey. Okay, terima kasih. Okay, boleh tutup kamera lah. Okey. Okay. Okay, so Cikgu Zulfikar, terlebih dahulu Syabas dan tahniah lah. Okay, kita tengok balik ke tajuk. Tajuk kajian tindakan penggunaan XT Game dalam pengajaran dan pembelajaran, reka bentuk teknologi untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar. Ya, memang minat belajar pun sebenarnya. Memang minat belajar murid. Okay, saya nak komen sikit lah tentang tajuk tu sebab bila orang tengok, bila orang luar tengok kan, apa persepsi pertama mereka tengok adalah penggunaan XT Game. Penggunaan XT Game dalam pengajaran dan pembelajaran, mereka bentuk teknologi untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar. So dia ada beberapa keyword di sana, XT Game, PDP RBT, lepas tu meningkatkan motivasi dan minat belajar. Minat untuk belajar ke minat untuk macam mana? Belajarlah kan? Memang belajarlah, fokus sana. Memang belajar. Okay. Penggunaan XT Game. Mungkin saya tahulah, mungkin Cikgu Zulfikar boleh modify sikit lah tajuk tu. Mungkinlah kita boleh padah XT Game apa? Meningkatkan macam ni macam ni cadangan kita. Boleh contoh penggunaan terletak keberkesanan boleh ke? Boleh? Terkesan XT Game. Boleh, tapi mau hati-hatilah sebab bila kita engkah keberkesanan dalam kitab pun penulisan kelak kita memasukkannya pun apa elemen-elemen keberkesanannya lah. Apa contoh-contoh elemen keberkesanan? Berkesan dari segi peningkatan motivasi dan juga peningkatan minat belajar. Macamnya. So boleh saya dah salah sebenarnya nak guna perkataan keberkesanan XT Game. Ataupun XT Game tak perlu letak macam mana keberkesanan ke penggunaan ke XT Game. Rasanya simple rasanya RBT asyik perlu letak rasanya. RBT asyik perlu letak baru orang makan tanya sebab benda tu XT Game tu dalam konteks kajian kita memang fokus kepada RBT kan. Tapi mungkin pada pandangan orang lain bila tengok macam base je XT Game tu jadi dia pun nak ambil idea lah dari sana. Okay. So mungkin cikgu boleh ringkaskan lagi lah tajuk tu. XT Game ni okey dah. Okey, dan orang akan tanya apa itu XT Game? Apa tu XT Game? So kita balik kepada slide show ya. Okey, kita satu pemerhatian isu-isu dalam belajar, sikap murid, prasarana murid. Okey, yang ini seperti biasa yang saya selalu tegur, saya selalu advise. Bahagian ini kan kita perlu berhati-hati tau. Macam contohnya kan sikap murid. Okey, sikap murid kita letak sana kurang berminat, motivasi untuk belajar, lemah dalam mengingati fakta atau maklumat, mudah bosan. So dekat bahagian pemerhatian ni dia sebenarnya apa yang cikgu perhatikan, betul lah apa yang cikgu perhatikan. Cumanya tadi adalah lebih elok kalau cikgu masukkan 3 data-data dia.
Berapa nombor? Contohlah sikap murid, berapa orang? Macamnya. Okey. Berapa orang? And then apa yang dimaksudkan dengan berminat ataupun tidak memotivasi? Adakah contoh lah kalau budak tu tadi tengok di luar itu pun dah jatuh dalam kategori berminat? Macam ni. Jadi Kalau betul, Ah. kalau dari segi markah ujian boleh masukkan ke perbezaannya? Okey, dari segi markah ujian, adakah markah ujian itu mencerminkan sikap murid? Okey. Ujian markah ujian tu adakah dia mencerminkan sikap murid? Sebab apa yang saya tahu biasanya kan markah-markah budak ini dia hanya mencerminkan budak tu faham ke tidak sesuatu topik kan? Betul. Nya bukan mencerminkan tentang budak tu minat si minat kan? So iyalah tadi mau hati-hatilah bahagian tu. Sebab ada pelajar yang kurang tumpuan tapi markah dia tinggi. Contohlah ada. Ya, Okey. Betul. faham Okey, faham. So untuk ini macam mana cikgu? Agak-agaknya macam mana cara cikgu nak kumpul data untuk mengesan murid yang berminat ataupun tak berminat? Okey. Sebab isu sekarang ni PDPR je Zul PDPR. Cuma bila saya melaksanakan PDPR, kalau saya katakan ni kita akan wujudkan satu XT game khas lah. Maksudnya bila pelajar, sebab bila tengok XT game di satu permainan, kalau dihantar maksudnya dia berminat. Boleh kita guna pakai macam tu ke? Sebab bila saya laksanakan XT game ni, last kali saya akan kata ada ganjaran ataupun hadiah. Bila mereka hantar maksudnya akan berminat untuk belajar. Jadi tak hantar. Sebab kalau isu sini kita tidak menggunakan sistem online. Kita hantar modul untuk PDPR. Itu cara saya lah. Okey, dia macam tu cikgu. Sebelum wujudnya XT game tadi tu, inilah bahagian pemerhatian ni. Biasanya kan, bahagian pemerhatian ni sebelum wujudnya XT game, cikgu perlu kena pasti dulu apakah faktor-faktor yang mana mendorong cikgu untuk mewujudkan XT game. Macam contoh yang cikgu dah beri kat sini adalah sikap murid, termasuklah prasarana kan. Okey. Jadi daripada dapatan ini tadi, pemerhatian ini tadi, maka wujudlah XT game. Iyalah maksudnya tadi. Maksudnya cikgu boleh dapatlah cikgu guna XT game tu untuk mengukur sikap murid. Sebab benda tu tadinya sebelum wujudnya XT game. Jadi macam ni. Maksudnya ada bukti lah sebelum ni kan. Mesti ada bukti sebelum pelaksanaan. Sebelum cikgu wujudnya idea nak buat XT game. Sebelum dah terlepas. Ya. So mungkin cerita cikgu pula, cikgu boleh cakaplah sebelum PDPR, sebelum PDPR cikgu dapati berdasarkan hasil pemerhatian dalam kelas. Kata kunci ya cikgu, tulis berdasarkan pemerhatian dalam kelas, saya dapati bahawa contoh dalam kelas tadi ada 20 orang. Saya dapati bahawa 18 daripada 20 orang murid tidak menunjukkan minat untuk belajar RBT. Contohnya lah, tidak menunjukkan minat. Apa yang berlaku? Kita mesti jelaskan apa yang berlaku dengan murid yang tadi. Apa contoh-contoh yang tidak berminat. Semasa cikgu mengajar dalam kelas untuk tajuk RBT, murid tersebut tidak mendengar arahan daripada saya dan bermain. Bila diberi tugasan, dia tak dapat laksanakan. Kita mesti explain apa definisi minat tidak berminat dalam penulisan kita ya. Okey. Ya, sebelum PDPR. Sebelum PDPR. Jadi rentetan itu, kita madahlah. Rentetan itu saya ingin mewujudkan sesuatu untuk mengatasi masalah ini. Ya, masuk kita sekali sikap murid dengan prasarana. Jadi untuk sikap murid yang tadi, kami cadangkan kita guna pemerhatian. So bila sebut pemerhatian, kita ada jadual. Jadual pemerhatian ada senarai semak.
Siapa yang bermain time kita ngajar masa mula-mula mari sebelum wujudnya XT game. Okey. Sebelum wujudnya XT game. So daripada dapatan ya tadi, barulah kita cerita hal tu, refleksi. Refleksi tu kita meneliti semula apa yang berlaku dekat budak. Kenapa dia tidak berminat. Jadi bila kita mendefinisikan maksud sikap murid ya tadi, bila kita tengok balik budak tadi kan, jadi kita kira 18 daripada 20 orang tidak memberi perhatian dalam kelas. So kita pun buat refleksi, kita terduduk sekejap kata orang, buat refleksi kendiri, muhasabah diri. Apa hal Datuk? Kenapa? So rupanya PDPC yang kurang menarik. Mungkin saya ni salah kot, saya ni cikgu ni, saya tak menarik lah pengajaran saya. Mungkin sebab itu kot. So setiap statement ni cikgu kena ada evidence tau. Evidence. Contohnya, macam mana cikgu tahu PDPC cikgu kurang menarik? Cikgu dah tanya kah? So untuk bahagian ni, cikgu boleh guna survey. Cikgu boleh guna survey. Ataupun cikgu boleh guna style interview. Style interview. Cikgu boleh tanya lah dengan budak tu. Ini cerita sebelum wujudnya XT game Cikgu Zulfika. Cerita tu sebelum wujudnya XT game. Jadi cikgu tanyalah dengan budak tu macam mana. Kena kita nanya budak lah si Abu. Kenapa Abu? Kena kita dapat ngikut subjek ABT kah? Kena tanya. Tanyalah. Kadang budak ni memang dia takkan dapat jawab. Bila ditanya soalan macam ini kan, berilah soalan senang sikit, jawab soalan yang yes or no kah apa semua, survey macam ni dalam kelas Jadi data macam itu pun kita boleh guna juga. Okey. Cuba cikgu tengok dekat sini. Ada beberapa keyword cikgu letak. Satu, kurang berminat untuk belajar. Yang kedua, menguasai. Yang ketiga, mengingat. Sudah. Ketiga-tiga keyword ini dia lain-lain lain dunia dan lain-lain. Domain dia lain-lain. Satu, dia kurang berminat. Yang kedua, dia kurang menguasai. Yang ketiga, kurang mengingat. Berminat ni dalaman tau. Dia suka tak suka. Macam kita juga tengok Honda City dengan Honda Vios. Honda City dengan Toyota Vios. Kita minat yang mana? Itu minat. Walaupun desain dia lebih kurang, ada 4 tayar apa semua. Tapi oleh kerana desain dia, kita cenderung untuk berminat. Itu minat. Kita tak boleh kata semua kereta adalah sama dan semua budak minat kereta yang sama. Tak boleh kata macam tu. Itu minat. So bila disebut minat ni, dia ada psikologi di dalam. Menguasai lain cikgu. Menguasai ini lebih kepada macam mana pembelajaran budak tu. Dia faham kata faham. Biasanya kalau budak tu faham, dia master lah. Dia boleh master lah tajuk tu. Ni cerita lain dah ni, dunia lain dah ni. Yang ketiga tu mengingat. Menguasai bukan mengingat cikgu, dia bukan atau. Mengingat ni benda lain. Mengingat ini adalah satu teknik di mana budak tu boleh hafal dan boleh lekap terus apa yang dia hafal dalam otak dia. Dia ada teknik mengingat tu lain lagi cikgu. Teknik mengingat. So cuba cikgu apa kata orang fokus dekat sini. Sebenarnya cikgu nak fokus kat mana? Cikgu Zulfika. Okey, refleksi ya. Mungkin saya lebih fokus pada untuk berminat untuk belajar. Motivasi untuk belajar dan berminat untuk belajar. Itu saja. Okey. Kalau cikgu fokus dekat sana, ada tak data yang menyatakan bahawa dekat sanalah yang paling perlu diberi perhatian? Faham? Okay. Maksudnya data macam mana tu? Data macam survei, macam pemerhatian. Okay. Daripada pemerhatian saya dapati bahawa murid kurang berminat. Okey, daripada murid kurang berminat tu dapatan kita adalah 18 daripada 20. Maksudnya 2 orang je berminat. Tapi bila kita tengok dekat menguasai, saya ada masalah. Semua budak boleh menguasai subjek ABT. Saya ada masalah. Dekat mengingat pun saya ada masalah rupa-rupanya. Amun kita madah macam ya, kurang berminat bermasalah, menguasai tidak bermasalah, mengingat pun tidak bermasalah sangat, barulah cikgu boleh fokus dekat
kurang berminat untuk belajar. Tapi kalau data cikgu tadi, dapatan cikgu tadi menyatakan bahawa ramai budak gagal dalam ujian. Maksudnya tak menguasai lah. Macam mana? Jadi cikgu cuba cari satu macam satu framework tau. Macam satu framework yang mana macam bangau. Oh, dia tidak dapat menguasai kerana dia kurang berminat. Kerana dia tidak mengingat. Yang ini bahagian refleksi ni selalunya saya mencadangkan cikgu untuk guna tool-tool analisis. Tool-tool analisis seperti SWOT analisis. Seperti tulang ikan Ishikawa. Seperti RCA. Seperti 5Y. 5Y. Cikgu pilihlah mana satu tool yang cikgu rasa berkenan di hati. Tapi semua tool tu bagus untuk kita buat analisis yang mana keperluan kita. Buat analisis yang mana keperluan kita. Okay, sebab kalau kita tengok betul-betul ni, macam banyak benda yang kita nak buatkan. Tapi cikgu kena berhati betul-betul dekat mana. So mungkinlah saya tak tahu cikgu lah. Mungkin cikgu nak kata penguasaan budak ni sangat lemah oleh kerana dia tak mengingat. Oh, manalah patutlah budak ni tak mengingat sebab dia tak minat untuk belajar. Nampak Dia macam bangau. Bila dah disusun data tu macam itu, aku kacak sikit rupanya. Keluarkan datanya sekali cikgu. Boleh ke? Boleh. Okey. So, yang inilah bahagian refleksi. Cikgu perlu mendalami lagi lah dari segi huraiannya apa semua. And then faktor punca. Okey. Punca faktor isu. Kaedah PDP yang kurang berkesan dan menarik minat murid. Macam mana kita tahu? Ya sikit ke soalannya. Macam mana nak tahu? Yang kedua, bekalan ICT tak berfungsi ataupun rosak. Macam ni tak tahu. Berapa banyak bekalan ICT komputer yang tak berfungsi? Siapa punya masalah ni? Cikgu kah? Ini mau hati-hati juga dengan soalan-soalan tu. Sebab bila orang lain baca, orang luar yang baca penulisan cikgu kat lagi, apa kaitan bahas ICT? Cikgu ngajar aja bah. So, ada benda yang dapat kita buat dalam kawalan kita asyik ada masalah. Macam yang di luar kawalan, macam ICT apa semua, ya memang asyik ada masalah. Ada masalah lah kalau di luar kawalan kita. Paling-paling pun kita just mengadu kepada pentadbir sekolah. Macam ni aja. Mengadu kepada pentadbir sekolah untuk mengambil tindakan yang selanjutnya. Macam ni aja. Tapi kita asyik boleh katalah, bahan ICT komputer tidak berfungsi, terosak sebab tidak ada maintenance, KPM si turunkan duit apa semua. Janganlah cakap macam ni, ada kita tu kelak. Ya, luahan lah. Tapi kita boleh selitkan sikit lah, salah satu punca. Apa kaitannya ICT komputer? Maksud kita perlu jelaskan juga. Kita perlu jelaskan bahawa dalam penulisan kelak lah, bahawa bila adanya ICT, murid lebih berminat untuk belajar. Berdasarkan apa? Berdasarkan pemerhatian kita juga. Data pemerhatian kita yang mau letaklah. Berdata pemerhatian. Maksudnya yang soalan sidik mula-mula tadi kan. Saya sediakan soalan-soalan kan untuk dalam bentuk jadual kan. Okay. Ataupun temu bual lah untuk belajar. Temu bual pun boleh, soal sidik pun boleh. Simple je Ego, simple je. Yang penting bila presentationnya tadi, apa dari segi penulisannya, jangan keluarkan data mentah cikgu. Data mentah tu maksudnya, kita bola jadual ya, kan ada kita kumpul data ya kan, kita bola jadual apa semua berdasarkan soalan-soalannya kan. Ya data mentah ya. Itu data mentah. Kita nak bila bentang kita buat data yang dah masak. Data yang dah masak maksudnya kita dah kira lah berapa ramai yang jawab ya, berapa ramai yang jawab tidak, berapa persentasenya, buatlah dalam bentuk graf. Macamnya. Faham? Jadi data macam itulah kita bentangkan dalam penulisan kita kelak. Okay, and then yang ketiga, bahan bantu belajar tak cukup. Okay. Iyalah, semua cerita kita tu, apa hal bahan bantu belajar tak cukup? Mana usaha cikgu? Cikgu dah tahu ada kelas. Sedialah bahan bantu belajar siap-siap.
Ya kata orang lah. Orang yang baca di luar, orang luar, netizen tu bilang, apa cikgu tu? ah, Mungkin cikgu boleh ubah sikit lah. Bahan bantu belajar tidak cukup menarik. Contoh, tidak cukup menarik kah ataupun tidak menarik perhatian murid kah. Bukan kita sebut cukup bahan. Bahan belajar cukup jap niak. Sama juga alat bantu mengajar. BBB, yang ini BBB kan? Kan dia ada BBB, ABM dengan BBM. Ada beza. Yang mana satu? So, untuk inovasi cikgu ni, kira inovasi lah ni. XT game ni. Dia masuk macam mana cikgu? Adakah ABM kah, BBM kah, BBB? Biasanya yang satu BB saja, bahan bantu belajar. Bahan bantu belajar? Okay. Maksudnya budak yang guna bahan tu lah. Okay. Right. Betul lah. Okay, so faham apa mesej yang saya sampaikan tadi di bahagian refleksi ini? Boleh Kelar dengan balik, boleh. Nyan mesti ada data untuk setiap satu ya. Sebab setiap apa yang kita tulis, yang Cikgu Zulfikar tulis mesti ada apa kata orang bukti ataupun sokongan, data sokongan. Maksudnya Zul, data nanti untuk penulisan kajian yang betul kan? Betul? Ya, betul. Okay. So kita lepas tu saya ada lagi pembentangan. Kira dah habis lah. Bentang pun untuk video kolokium kelak lah. Video kolokium kelak. Okay. So kita masuk dekat merancang. Okay, bahagian merancang menarik minat murid untuk belajar dan mengingati maklumat. Okay. Yang telah dipelajari. Bermain sambil belajar, teaching game for understanding. Okay, dekat bahagian merancang ini pun sama juga. Sama juga macam cerita sebelumnya. Apa dia? Kenapa cikgu nak fokus dekat sana? Dekat bahagian objektif kajian ni kan, menarik minat murid. Kan depan tadi dah banyak kita explain kan? Depan tadi kita dah banyak explain. Motivasi kan. Dan kita pun dah keluarkan data-data dia kan? So dekat sini, bila masuk dekat strategi, orang akan tanya juga, kenapa cikgu nak buat pendekatan bermain sambil belajar? Banyak lagi strategi yang lain. Sudah. Faham lah? So antara soalan-soalan netizen tu, soalan-soalan netizen yang akan tanya, suka betul nak tanya. Macam teaching. Saya buat sendiri lah. Ya. Macam teaching games for understanding. TGFU. Kenapa cikgu guna TGFU ni? Padahal banyak lagi strategi-strategi yang lain. Cikgu perlu jelaskan. Dan data-data ada data-data ataupun kajian-kajian yang lepas yang menyokong kenapa cikgu memilih strategi ini. Sebab Cikgu Zul, kita tengok dari segi TGFU ni, kenapa saya wujudkan TGFU? Sebab dia ada kaitan tentang isu tadi atau faktor tadi. Yang pertama segi bahan bantu belajar tidak cukup ataupun tidak menarik. Satu lagi segi ICT. Sebab tu saya memang mengambil konsep lah TGFU ni. Sebenarnya dia bukan menidakkan bahan bantu tidak ada, tapi dia untuk sebagai satu plan lah. Sebab kita tengok bila pelajar ni dia menggunakan kalau RBT ataupun subjek lain, bila ada satu alat, contoh internet lah. Bila saya punya sign kan, bila saya pasangkan video, sebab bila sign ni dia banyak amali. Sebab bila amali, contoh, kita nak menerangkan sesuatu perkara ni susah. Bila video, senang. Sebab tu saya main konsep TGFU ni. Sebab dia bukan menggantilah untuk sebagai satu cara untuk mengatasi bila bahan ini tidak ada, ICT ini tidak ada, tu caralah strategi saya. Ya. So bukannya apa juga, cikgu perlu jelaskanlah secara detailnya kenapa cikgu memilih strategi TGFU. Sebab di luar sana kan ada juga strategi lain seperti gamification. Pernah dengar Ego? Dia ada banyak lagi benda lain tu. Gamification, strategi apa kata orang, pendekatan learning for fun. Ada juga. Banyak.
Banyak di Betul. luar strategi-strategi ya. Just that cikgu perlu jelaskanlah kenapa dalam banyak-banyak strategi itu cikgu memilih TGFU. Adakah TGFU ni tadi dengan yakinnya boleh mengatasi masalah dekat faktor isu ini tadi? Apa isu ini tadi? Murid kurang berminat. Hmm. Adakah melalui TGFU ni dengan yakinnya boleh mengatasi masalah murid kurang berminat? Ada sih kajian-kajian yang lepas yang menyokong ke arah ya. Amun saya dah waktu dulu lah memang cikgu nak try lah kan. Hmm. Kalau ada lagi bagus. Kalau ada lagi bagus sebenarnya. Okey ya. Sama juga dekat bawah tu lah. XT game tu. Alat, kaedah atau intervensi. So, XT game ni datang dari mana? Jawab soalan dia cikgu. XT game datang dari mana? Siapa punya idea? Milik siapa? Tiga ke? Ha. Kalau istilah ciplak tidak masalah kan aku? Si tahu? Boleh ya? Cuma ST game ni saya mengambil dari segi bentuk macam silang kata sebenarnya. X ni, kalau kita tengok XT game ni, X ni macam bentuk X saja. Okey. Konsep game lah. Tapi saya bentukkan dalam bentuk hamparan ataupun mungkin contoh kalau saya print satu banner besar, banner besar kan. Tapi kita laksanakan dalam kelas macam satu, kalau kita pergi tempat fun fair kan ada satu permainan tempat tu. Situ bila pelajar nampak situ macam satu hamparan tu, apa mereka akan fikir? Ini permainan. Okay. Tak mestinya untuk set indusi ataupun satu hall untuk PDPC boleh saya gunakan ST game ni. Saya mengambil contoh. Tengok tu. Bukan pada ST game. Sebab ni saya fikir sendirilah untuk ST game ni. Fikir sendiri. Okey, itu Cuma jawapan yang saya dengar. Ya. Cuma saya menciplak daripada idea lain, tak salah kan menciplak ni. Bukan kita bukan meniru. Bukannya kata menciplak cikgu, diilhamkan daripada. Kita mendapat ilham. Okey, maksudnya kita boleh dalam penulisan cikgu boleh kata XT game ini telah pun dibangunkan berdasarkan ilham-ilham seperti ataupun pola ayat kacak sikitlah. Daripada silang kata apa semua. Dan ini saya bangunkan. Sebelum ini belum ada orang lain pula. Kita boleh pada macam ni lah. Belum ada lagi pelopor lah. Ya, bukan pelopor. Kita carilah kataan yang sesuai. Boleh. Bercipta lah. Yes, maksudnya benda ini belum pernah lagi digunakan, belum pernah lagi diimplementasikan diimplementasi oleh cikgu-cikgu yang lain sebelum ini, dan saya mencipta ini khas untuk tujuan ni, untuk isu ini tadi. Jadi sebenarnya kita nak testing juga lah XT game ni berkesan ataupun tidak nak. Okay. So ialah tadi antara soalannya, cikgu boleh selitkan juga beberapa literature review ataupun kajian-kajian yang lepas yang berkaitan dengan XT game. Kalau ada, mungkin saya ada. Kalau untuk tinjau literature kan, kalau kita ambil kajian tentang permainan boleh kan? Boleh selitkan kan? Boleh. Sebagai sokongan lah untuk permainan ni. Tapi yang permainan apa semua ya dah masuk dalam strategi tadi ya. Nyasi ke arah kewujudan XT game. Ambil contoh XT game kita tadi merupakan ideanya datang daripada Monopoly. So kita mesti cerita apa yang Monopoly dan benda yang tadi telah diterjemahkan kepada bentuk XT game. Yang saya ceritakan dalam penulisan nanti kan? Dalam penulisan. Okay. Dalam penulisan. Okay ya. So next analisis apa analisis yang dimaksudkan tadi? Penggunaan XT game betul lah. Biasanya kita letaklah situ sebenarnya bagian merancang. Kita cukup sampai
XT game aja. Yang analisis tu kita masuk dekat slide yang sebelah tu. Melaksanakan tindakan. Jadi XT game tu okey dah. Jadi cikgu letaklah gambar ni tadi. Gambar ini dalam penulisan cikgu. Okay, and then tambah sikit lah dia punya penggunaan XT game. Petunjuknya apa semua macam model modulnya lah. Modul penggunaannya macam mana. Manual penggunaan. Okay. So ini sasaran. Patutnya benda tu sasarannya tadi daripada mula lagi dah cerita yang tahun 6 tu. Tahun 6 SK sebenar dekat depan tu. Isunya mesti bagi tahu lah siapa budak sasaran. Okey. Tahun 6 kah, tahun 5 kah. Daripada depan lagi, ni ada kesinambungan. Sambung sampailah ke belakang ni. Dia ada kaitan. Boleh apa Kak Cikgu Jul? Ya. Yang sasaran tu cadangan je lah. Boleh letak kat tajuk terus kah? Letak kat tajuk terus kah? Ya, terus fokus Maksudnya, untuk SK sebenar tahun 6, SK sebenar terus. Tak boleh kah? Boleh juga, saya tak salah. Boleh. Oh, boleh, saya tak salah. Cadangan je lah, saya tahu. Oh, cadangan. Boleh, saya tak salah. Ada yang baik tu. Oh, bagus lah. Saya tak salah, tapi biasanya orang mesti letak lah. Orang mesti letak lah tahun 6 SK sebenar ke apakah. Ada orang mesti letak. Sebab dalam mana-mana penulisannya tengok juga syarat-syaratnya ada certain syarat yang madah untuk tajuk jangan melebihi 15 kataan. Jadi kalau kita letak tahun 6 SK sebenar, jadi buang 4 kataan lah di sana. Jadi mau tengok juga lah apa kriteria syarat yang ditetapkan oleh penganjur lah. Tapi buat masa tu kita untuk kolokium kita sedang salah lah. Memang biasanya 15 lah. Maksimal 15 patah perkataan untuk tajuk. Okay, Wak? Okay. Pelaksanaan XT game. Okay. Boleh dicetak A4 secara individu, hamparan, pemilihan, bentuk soalan. Okay. Bentuk soalan. Soalan tak, Cikgu? Tiba masuk target. Pentafsiran soalan. Mungkin kita boleh letaknya tambah baik sikit lah dekat ruangan tu macam ni kan ada label nak. Engkau tulis label tu T tu maksudnya apa. Sediakan satu macam di tempat lain nya label setiap satu tu. Anak panah tu maksudnya apa. Nombor ya maksudnya apa. Letak label lah. Letak label. Okey, pentafsiran soalan lembaran kerja. Okey, bentuk soalan disediakan oleh guru. So soalan disediakan oleh guru tu macam ni. Soalan yang berkaitan dengan tajuk apa? Semua tajuk kah? Bukan Cikgu Zul. Dia sebenarnya contohnya saya nak ajar tajuk macam sainan tajuk fasa-fasa bulan. Tajuk tu yang mereka akan main masa ST game tu. Okey, berapa banyak soalan yang disediakan? Okey, kalau tengok ST game ni dia berdasarkan cikgu sebenarnya. Dari segi peruntukan masa lah untuk kalau PDPC yang kelas kan. Kalau tengok situ dia contoh bentuk saya ni dia boleh diubah sebenarnya Cikgu Zul. Anak panah dia ada 3 petak kan. Tapi sebenarnya dia boleh ubah dari 5 ke 10 terpulang pada cikgu. Sebenarnya. Okey. Ni just untuk kalau kita tengok kan kuning, biru, kuning. Just 3. Mungkin kalau tengok segi pelaksanaan dalam kelas contoh sejam ataupun setengah jam bentuk soalan dia sesuai. Kalau nak sebagai tambahan kerja rumah boleh tambahlah sampai 5 terpulang pada cikgu. Maksudnya satu anak panah tu satu soalan nak? Satu soalan. Kalau saya tengok satu ni merujuk kepada kumpulan 1, 2, 3 dan 4. Contoh dia dalam kelas kelas sekolah yang besar 40 orang. Maksudnya 40 bagi 4 maksudnya satu bulan 10 orang. Maksudnya satu bulan ni kita boleh laksanakan sebagai satu kumpulan 10 orang. Okay. Arah soalan yang diberi macam ni Ego? Tak tinggi je ke sana boleh. Maksudnya boleh berdasarkan apa yang kita ajar lah. Ambil contoh kalau anak panah biru ya, semua soalan aras rendah lah macam ya. Pasti anak panah yang kuningnya semua soalan aras tinggi macam ya kah? Itu boleh kita laksanakan.
Cuma kalau tengok biru ni kuning, just apa, sebab katakan dia macam dadu tadi kan, lambung kad ini dia kalau kena biru, soalan biru dia akan jawab. Faham Cikgu Zul? Lambung Tapi- dadu. Ada dadu. Oh dia macam, tapi saya buat, dia bukan dadu. Dia satu kad tu macam duit shilling, atas warna kuning, bawah dia warna biru. Oh. Faham? Bila dia lambung kena warna biru, dia akan jawab soalan biru. Cuma untuk ST game ni, saya akan lebih murnikan lagi Cikgu Zul. Iyalah tadi macam macam banyak lah pula dia punya apa tata cara. Sebab Tata ini cara. No. Tata cara yang kita tapi- perlu perhalusi lagi lah cikgu. dia tak susah sebenarnya bila dah terlaksanakan. Cuma mula perancangan mula itu. Macam bilangan kumpulan kita perlu pandang nombor ni tadi adalah mewakili kumpulan dan bilangan kumpulan adalah tertakluk kepada macam mana perancangan cikgu. Begitu juga dengan anak panah. Begitu juga anak panah. Contoh Cikgu Zul contoh saya ambil kelas contoh tahun 1 contoh tahun 1 lah. Ada 4 orang saja. 4 orang ni lah. Seorang. Jadi satu Yasin mewakili kumpulan lagi dah jadi individu. Individu. Sebab tadi dia boleh melaksanakan, kalau tengok kan, dia boleh melaksanakan secara kumpulan atau individu. Tadi. Kita perlu explain betul dalam penulisan Boleh. explain betul. Okey. Ini kan pelaksanaan kan secara individu atau kumpulan. Okey Kalau kumpulan tadi dia berdasarkan kelas yang ramai pelajar. Kumpulan Lepas tu berapa kita- maksima? Tengok XT game ada 4. Maksimum yang Maksudnya, 4 bulan by X-ray. Kalau contoh kelas 1 kan ada 10 orang, situ saya akan terapkan satu semangat kerja kumpulan. Maksudnya soalan tu mungkin contoh cari maklumat ni, jawab soalan ni. Mungkin 10 orang pelajar tu dia akan sama-sama akan buat soalan tu ataupun menjawab soalan tu. Tak mesti soalan tu mudah Cikgu Zul. Mungkin contoh cari maklumat ni, jawab mungkin soalan tu banyak. Itu sebab dia hanya berdasarkan saya lah saya akan buat ni. Okey. Jadi maksudnya dalam XT game ni dia mesti berbentuk X yang mana ada 4 penjuru. Dia tak boleh 2 penjuru, dia tak boleh 5 penjuru, betul? Betul. Betul lah. kalau 5 juru dia apa? XX game. Yang itu yang perlu kita jelaskan. Yang itu maksud saya tadi. Yang itu maksud saya tadi. Macam mana kalau kelas tu tadi 3 orang je budak, tak boleh jadi XT game jadinya, jadi benda lain kan. Y game jadinya nak. Betul. Kalau contoh kalau ada 3 orang tadi. 3 orang. Mungkin cikgu yang akan jadi keempat. Okey. Yang ini bahagian ini cikgu perlu nyatakan dengan terang-terang dalam penulisan bahawa XT game ini merupakan game 4 penjuru. Yang mana 4 penjuru ini terdiri daripada sama ada individu ataupun kumpulan. Ayat kita mau atur betul. Kami tak baru terfikir-fikir juga apa sebenarnya tu. Ada depan tadi kan secara individu kumpulan. Penjuru tadi. 4 penjuru ya saya dah. 4 penjuru ya saya dah. Mesti kita nyatakannya mesti 4 penjuru juga. Punya bukan 4 penjuru dia akan jadi bukan jadi X lagi. Dia jadi huruf lain. Sama ada huruf Y ataupun huruf V. Kalau 2 penjuru huruf V jadinya. Kalau 3 penjuru huruf Y. Betul lah. Boleh. Bahagian ni yang cikgu perlu perhalusi lagi lah. Lepas tu melaksanakan tindakan. Berapa lama tempoh main ni? Perlu nyatakan juga cikgu. Bila masa nak gunakan benda ni, XT game ni? Sebelum introduksi kah, aktiviti kah ataupun penutupan? Ya antara soalan-soalannya lah. Masukkan dalam penulisan. Memang perlu detail lah cikgu. Perlu detail. And then antara soalan yang lain, berapa banyak kad yang perlu disediakan? Pula lah bentuk jadual cikgu. Kad anak panah berapa banyak, kad nombor berapa banyak, kad T berapa banyak. And then kad soalan berapa banyak.
And then nyatakan juga soalan-soalannya macam mana yang boleh digunakan. Adakah soalan yang berbentuk open-ended question kah, closed-ended question? Okey. Betul tak? Betul. Kalaunya apa closed-ended question, jawapannya ada pilihan lah. Kita boleh pilih A, B, C, D ataupun yes or no. Ya closed-ended question, punya open-ended question. Huraikan katanya, sudah. Jadi apa ketetapannya? So yang benda-benda tu lah cikgu perlu jelaskan tu lah dalam penulisan cikgu. And then yang nombor 7 ya, pentaksiran. Cikgu perlu nyatakan juga bahawa setiap soalan yang cikgu, yang nombor 5 ya, yang disediakan oleh guru, perlulah ada kaitan dengan tahap penguasaan TP. Tu cadangan saya lah cikgu. Mun dah cikgu dah cerita hal pentaksiran nak. Maksudnya dalam setiap kad soalannya tadi, setiap kad soalannya ada soalan adanya pun TP bawahnya. TP berapa? TP 1 kah, TP 2 kah, TP 3 kah? Macamnya. Okay? Okey. And then T adalah maksud target. Okey. T maksud target, kumpulan yang telah menyempurnakan semua soalan akan diberi ganjaran. Okey, bila dah dapat ganjaran apa jadi? Dia duduk di meja nyampun kah? Ini? Bila budak tu dah dapat target and then dia pun dah dapat ganjaran, apa yang berlaku? Okey. Ganjaran ni kita boleh buat macam pelbagai juga. Hadiah ke, macam gula-gula ke. Okey, bila contoh kumpulan 1 dah settle contoh. Dia dah dapat gula-gula. Contoh kumpulan 1 ni kan, dia dapat selesaikan, contoh ada 3 petak tadi. Semua betul. Kumpulan kedua salah. Tapi bila salah ni maksud dia tidak boleh melangkau ke petak yang kedua. Ya. Okey, maksudnya yang ni saya akan terangkan dalam penulisan nanti, cara-cara permainan ni. Okey. T ni sebab T target ni bila mereka selesaikan soalan tu, maksudnya mereka stop lah. Maksudnya kumpulan ni kumpulan pemenang pertama. Tinggal lagi 2, 3 dan 4. Dia macam permainan biasa. Okey. So kumpulan yang menang tadi tu dia boleh bersurai lah. Okey, dah bersurai. Maksudnya mereka boleh melaksanakan lembaran kerja selepas tu. Yang ni sebab saya juga kata kad ni boleh kita TP kan. Tapi kalau dari segi saya buat satu kertas soalan lagi ataupun lembaran kerja membuat latihan berdasarkan apa mereka belajar melalui game tadi. Ni ada kesenangan. Ada kesenangan. Okey. Saya bayangkan tadi soalan dekat XT game tu berlainan dengan soalan dalam lembaran kerja. Tidak. Sama dua. Sama. Okey. Sebab cuma saya wujudkan XT game ni just untuk menarik minat pelajar untuk belajar sebenarnya. Itu sebenarnya fungsi dia. Yang saya lihat bukannya menarik minat untuk belajar tu, yang menarik minat murid untuk berinteraksi dalam PDP. Apa beza berminat untuk belajar dengan berminat untuk berinteraksi? Sebab bila interaksi ni dia ada belajar juga. Dia sama kait sebenarnya. Sebab bila permainan memang interaksi, communication. Sambil dia bercakap, bermain, dia akan interaksi, belajar. Sebab kita tak boleh nafikan belajar ni tak ada interaksi. Tak betul. Bila game ni dia ada interaksi. Tapi interaksi tu dia belajar. Kalau segi game ni lah. Betul, tapi masalahnya mun adalah lebih baik mun ada penulisan yang lepas menyatakan macam ya. Citationnya. Engkah macam ya. Barulah lebih kukuh lagi kita pun penulisan. Mun ada cikgu cari nak teori di pada kita bila ada interaksi yang tinggi, maka minat murid pun tinggi. Maka pencapaian murid pun akan meningkat. Ada sih penulisan-penulisan yang lepas yang menyatakan sedemikian. Benda yang mau dicari. Jangan kelak ujung kita tak shot sendiri. Aku pun idea, aku rasa macam tu. Memang confirm macam tu. Sah juga. Boleh sebenarnya, tapi mungkin ada kajian dia kadar interaksi, mungkin ada tak ada. Kan mestinya dia terus direct interaksi ni. Mungkin ada lah.
Ya, masuk Kami Tek. Faham ah? Hmm. Cuba carilah Munada. Munada lah cikgu ah. Boleh. Munada. Munada Okey? lah. Oh. Okey. Zihal, Nasir ada kena tolong ya, kita cari ya. Senang ya Nasir mula. HD dah ya. Okey, next pemerhatian. So kajian yang tidak dapat dilaksanakan kerana betul. XT game perlu dilaksanakan secara bersemuka. Okey. Yang ini adalah pemerhatian yang mana kita sudah masuk dalam peringkat yang kedua. Okey, bagus senangnya tu. Yang mana kita menyatakan bahawa memang gara-gara COVID PKP jadi semuanya secara PDPR. So pemerhatian yang kedua, kita boleh padah macam tu. Tidak tercapai tapi akan diubah suai ke bentuk online. Contohnya lah online. So macam ni, Tok dah masuk ke sekitaran kedua lah Tok. So refleksi, pelaksanaan ST Game tidak berjaya akibat masa yang terhad. Okey. Masa yang terhad. Sikit juga masa yang terhad tu sebenarnya. Hanya lebih kepada sesi interaksi yang saya ada tu. Sebabnya PDPR, banyak kekangan budak bukannya dapat untuk online nak. Cikgu. Ya sebenarnya. Nak ada masa yang terhad tu, sikit juga lah kami. Perancangan XT Game khas untuk PDPR, modul XT Game. Yes. Tu boleh kita usahakanlah. Usahakanlah. Jadi untuk bangin fleksi tu sebenarnya okey lah tu. Tu lah kajian tindakan. Tu lah namanya kajian tindakan yang mana dalam perancangannya macam tu, pemerhatiannya macam tu, and then bila dilaksanakan, dapat dilaksanakan ni. Ini macam pelaksanaan kita tu. Tu. Melaksanakan tindakan. Dekat bahagian melaksanakan tindakan tu, kita perlu badas sekali dalamnya, beritahu sekali dalam tu akan dilaksanakan bila. Contohnya kita madah dalam tarikh tu. Masukkan tak sekali pun timeline dia cikgu? Okey. Tulis tak? Masukkan sekali timeline. Bila kita nak melaksanakan tindakan tu. Okey, jadi bila daripada timeline-nya barulah pembaca faham, oh rupanya time tu adalah time PKP. Jadi memang si dapatlah dalam melaksanakan tindakannya. Okey. Jadi bila dah ada dalam timeline, jadi orang fahamlah, oh rupanya tak dapat dilaksanakan sebab PKP. Jadi pemerhatian di sana adalah masa PKP apa yang cikgu buat? Memanglah tak dapat guna XT Game nak. Siapa guna XT Game? Cikgu gunalah benda lain. Okey. Guna benda lain. So bila guna benda lain, cikgu kena beritahu jugalah. Bila cikgu guna cara lain secara online, memang tak dapat mesti XT Game juga. Tapi XT Game perlu dibuat secara online. Macamnya. Okey. Rasanya ya ajaklah dah baik cikgu. Mungkin cikgu Hajah Seniah ada apa-apa nak tambah? Saya dah sebab semua dah dipadah kita. Kami tadi mau madahal data aja. Okey, terima kasih Puan. Sebab dah dipadah Cikgu Zul sebab pasal data yang first tadi ya, yang tentang pemerhatian kita ya nak. Sebab kita banyak macam memerhati semua benda ya, so lebih bagusnya ada data lah. Sebab selalunya kajian tu mestinya lebih kepada data sebenarnya. Kita mesti nangga data dulu, kita boleh mula. Cikgu Bang? Okey. Okey. Ya je. Thank you. Boleh. Okey, terima kasih. Cikgu Nasir, ada komen? Okey. Kami ada anak nunggah teh. Okey. Daripada Cikgu Siti Masma ada apa-apa kah nak tambah? Oh, saya dah tanya. Lain si bagus tadi. Okey, jadi ini ajaklah cikgu. Kita ada soalan ke Sakat? Berkaitan penulisan ni juga. Okey. Penulisan macam mana? Sekejap. Sampai ke tu nanti saya tanya balik lah tentang penulisan tu.
Cuma saya sekarang ni saya just fokus pada data lah, data. Oh, betul lah. Jadi semua bendanya mau data lah. Boleh je kita kelakar macam tu je nak. Tapi macam simulate lah kata orang. Simulate lah. Kita kelakar-kelakar untuk tapi benda tu kita boleh, apa kata orang, kita boleh upgrade-nya lagi bah. Jadi seperti yang dicadangkan tadi lah. Macam tu pun sama juga bahagian pemerhatian tu tadi. Belum tercapai dan tidak dapat dilaksanakan. Bukannya objektif kajian, isu tadi tidak dapat diatasi. Isu kan isu tadi, refleksi tadi. Tu. Divisi yang kurang menarik tu. Bila dah jadi online, kita pun XT game-nya memang matilah di sini, memang si dapat lah. Memang si dapat lah. Kalau dah online, jadi kita perlu fikirkan cara yang lain lah. Jadi di situ kita buat pemerhatian, padahallah XT game ni tidak dapat dilaksanakan secara online. Dan ialah kita perlu fikirkan cara lain lah, alternatif yang lain supaya mesti connect balik cerita depannya supaya murid berminat untuk belajar walaupun online. Nampak kata kunci ya cikgu Murid berminat untuk belajar walaupun online. Masalah yang berlaku kena tu macam ni cikgu, PDPR. Berapa ramai budak yang join kelas kita? Cuma sekarang ni, kalau di sebenar cikgu Zul, kita tidak melaksanakan online, kita melaksanakan secara offline. Okay. Sekarang ni kita banyak guna modul lah. Apa kita ajar, kita print, kita bagi pelajar. Hantar ke rumah lah artinya. Hantar rumah. Kalau budak tu datang ke sekolah, ambil barang, lepas tu bawa balik. Tentu. Okay. Cuma kalau kita tengok refleksi saya tadi kan, saya modul XT game, maksudnya saya macam print satu XT game atas kertas A4, lepas tu senaraikan soalan-soalan berdasarkan apa tajuk belajar. Okay. Itu satu cara saya lah, berdasarkan PDPR sekarang ni lah. So macam ni nak meningkatkan minat murid belajar. Kalau saya dalam bentuk kumpulan. Yang ni secara individu je Zul. Dapat tak? Contohnya, kalau mereka belajar dah siap soalan semua kan, dia boleh hantar ke sekolah kan Zul, betul? Cuma segi situlah motivasi dia belajar, lepas tu dia hantar ke sekolah, pelajar yang dah selesaikan soalan, mungkin saya akan bagi ganjaran lah. Bagi ganjaran. Mana tepinya X ya tadi ya? Saya lagi. X tu je bentuk atas kertas A4 tadi kan? Okey, maksudnya yang X ni tadi cikgu cetak letak atas kertas A4, lepas tu hantar ke budak. Cuma tadi gitu, bila kita berlaku perubahan PDPR, X ni dia bentuk bentuk saja, cuma sini 1, 2, 3, 4 kan, mungkin anak panah ni akan berdasarkan soalan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampailah 12 contoh dia. Maksudnya ada 12 soalan. Maksudnya pelajar menyiapkan semua soalan ini. Lepas tu mungkin saya akan ubah sedikit dah. Sebab ini dah berdasarkan PDPR juga ke? Ya, nanti kami cuba nak mengambil ambil feel dulu tu, ambil gambaran awal tu. Macam ni kita nak mula yang bentuk modul PDPR tadi. Ni just kalau kita print atas typo ni dah bentuk saja. Jadi maksudnya benda tu bukannya lebih kepada macam teknik dan kami strategi kita ya. Boleh sih mungkin kami madah benda tu adalah strategi. Yang mana strategi kita beri ganjaran. Adalah naknya ganjaran nak. Target yang sebagai ganjaran. Kita nak beri ganjaran dengan niat. Cuma tadi ganjarannya akan diberi apabila budak-budak dapat jawab semua soalan dengan betul. Ya aja sebenarnya konsep kita ya. Betul lah. Betul. Yang tu untuk PDPR lah. Kalau bersemuka dia just permainan. Yes. Permainan. So macam ni kami nak nanya kita soalan kebat tu. Macam ni cara kita dapat mula PDPR ya. PDPR tadi bawa balik ke rumah. Dapat sih kita mulahnya dalam bentuk permainan. Ada cara sih. Cara permainan ke? Nya PDPR.
Kita hantar modul, dia ambil modul tapi dia masih juga mengekalkan konsep permainannya. Kan kita madah situ strategi adalah PDFU. Dapat sih kita kekalkan, ada apa cara yang terbaik supaya kita dapat kekalkan TGFU ya walaupun dalam PDPR. Ada cara kah? Kalau secara online kita boleh bangunkan aplikasi. Tak salahnya aplikasi ni susah nak bina. Okey, Kan? online kita ketepikanlah yang secara main hantar-hantar tu. Ada sih cara supaya nampak macam game. Secara game. Oh. Ada idea? Ada idea. Kalau game silang kata dia, satu game kan. Tapi atas kertas kan juga, betul. Kan? Hanya atas kertas. Sebab tapi cuma saya print di atas kertas XT game ni, dibentuk saja. Itu pun kita anggap sebagai permainan. Betul tak? Permainan. Tapi permainan tu atas kertas. Tapi permainan yang dimaksud kita tu tadi dalam tu konsep kita adalah bila budak dapat jawab semua soalan baru kita berinya ganjaran. Jadi kami tak membayangkannya macam tu. Kita tak dalam PDPR cerita kita tu dalam PDPR. Okey, kita tak beri modul kepada student. Okey, kepada student. Jadi student datang ke sekolah dia bawa balik modul. Dan dalam modul tu kita mana ini adalah permainan. Untuk kerja rumah ke permainan kata budak ya. Ini adalah permainan. Kepada siapa yang dapat melengkapkan modul ini dengan cepat, dengan betul, hantar di atas tu hanya dikira pemenang dan akan mendapat hadiah. Contoh. Boleh dipakai lah. Kami tak membayangkan macamnya. Contohlah, ni tahu kita ada idea lain. Sebab maksud kami tadi, sebab kita memegang konsep XT game yang mana XT game tu saya lihatnya bukan lagi tu bukan lagi bahan macam tu. Nya dah jadi satu method tu satu kaedah, satu pendekatan. Kami rasa bagus nukar lah. Nukar pendekatan tu. Sebab pendekatan tu kita beri nama pendekatan XT game yang mana sedang lain malah cara tu. Kita je sebenarnya memang biasa aja kita malah cara tu nak. Kita dah rebrandingnya madah pendekatan XT game yang mana apabila budak dapat menjawab soalan, kita nanggar dekat situ, kita tengok dekat sini, memang pun dia dapat jawab soalan tu dapat target dia ataupun ganjaran dia. Okey, memang pun. Jadi tapi konsep asasnya adalah apabila budak dapat jawab soalan dengan betul, maka dia dapat ganjaran. Ganjaran tu tadi hanya diberi kepada pemenang saja nak. Betul je Cibu? Betul. Pemenang saja. Jadi bila dah kena PDPR, bila kita dah mengalami PDPR, konsep itu tadi ataupun teknik konsep XT game tadi itulah yang mana pendekatan XT game tadi itu cikgu pun guna juga walaupun PDPR yang mana bila budak dapat jawab semua soalan dengan betul, dengan paling cepat, maka dia pun dapat ganjaran. Saya ada lalu terfikir idea macam ni walaupun PDPR tapi masih ada pun konsep XT game-nya di sana. Mungkin cikgu boleh gunalah. Idea tadi masuk dalam penulisan. Jadi maksudnya walaupun XT game tu semestinya mesti dalam bentuk X, mesti dalam bentuk T sih. Hanyalah branding XT game pada asalnya adalah bahan maujud macam tu. Tapi telah pun ditambah baik, telah pun dimodify supaya ianya relevan dan boleh digunakan semasa PDPR. Yang mana konsep asasnya adalah budak dapat jawab soalan dengan betul dan tepat dan mewujudkan persaingan antara mereka ada persaingan, mereka terus dapat melonjakkan minat untuk belajar. Untuk contribute lah untuk sama-sama menyumbang di siap. So kata kita tadi bila budak ada contribute, ada
ada apa kata orang berusaha ke SIA, so secara si langsungnya dapat meningkatkan prestasi akademik. Nampak kita susunan ayat etik? Nampak Boleh. boleh so untuk tu cadangan kami tadi lah bahagian refleksi tu, walaupun yang si berjaya, bahagian refleksi tu macam tu caranya kita tulis tak cikgu. Kita buatnya positif, negatif. Okay, positif, negatif and then last kali neutral. Yang positif yang kita padahlah XT Game ini telah berjaya untuk meningkatkan minat murid. Pasal negatifnya akan tetapi tidak dapat dilaksanakan semasa PDPR kerana budak tidak dapat bersemuka. Ayat kami beri contoh paling simple Datuk Cikgu Pula kita ngatur balik ayat ya. Tadi ada negatif, lepas yang positif and then last kali adalah neutral. Neutral tu maksudnya kita asyik memihak kepada mana-mana pihak. Okay. Jadi cikgu boleh katalah XT Game ini kita boleh tambah baik. Supaya ianya sesuai dalam konteks PDPR. Mungkin kata kita mungkin kita boleh memberi ganjaran kepada murid yang berjaya menjawab semua soalan dengan betul dan siapa yang cepatlah macam ni. Okey, ia bahagian refleksi. So tambah sikit lagi untuk penambahbaikan lah tadi nak neutrality untuk penambahbaikan. Untuk penambahbaikan. So bila dah ada penambahbaikan, apa jadi? Kita akan masuk ke kitaran yang ketiga. Memang macam ya lah kitaran kajian tindakannya berkita kan. Boleh ke? Boleh. Boleh Okay. Alright. So okay. Ada soalan lain ke? Soalan lain akan dipikirkan kemudian. Okey, Cuma saya fokus pada data lah itu. Data pelaksanaan semua. Okey, kita tengoklah untuk PDPR ni. Okey. So terima kasih cikgu. Cikgu Abang Mustika, all the best to you dan sehingga kita berjumpa lagi